seperti bersumpah di hadapan hakim. Yang tu disuruh bersumpah. Sumpah. Setakat bersumpah dalam Facebook, apa halnya? Bersumpah dalam TikTok, apa halnya? Zaman sekarang ni zaman orang nak meluahkan perasaan, meluahkan masalah di dalam media sosial. Bergaduh dengan orang, cerita dalam media sosial. Bergaduh dengan suami, gaduh dengan isteri, duduk dalam media sosial. Ini penyakit kita. Suami nak menikah lain, pergi cerita dekat media sosial. Kalau suami nak menikah lain, pergi cerita dekat mahkamah. Bukannya dekat TikTok. Jantan tak guna apa. Dia nak menikah lain. Pergi mengadu pada pejabat agama. Pejabat agama akan panggil, nak bagi tahu suami kamu nak nikah lagi seorang. Mengadu di sana. Nak nikah apa, tuan hakim gaji pun 1,500. Kereta 500, sewa rumah 400. Gula tak nak beli, ikan tak nak beli. Saya duk topak semua, macam mana dia nak menikah? Tuan hakim kata dia bagi tahu isteri nombor 2 ni, bakal ni dia akan sponsor suami awak. Kalau gitu rumah saya nak lah. Rumah tu saya yang beli, tukar nama saya. Siap syarat dia. Syarat dia, saya nak rumah tu balik pada saya, kereta dia tu balik pada saya, tanah hak depan tu pun saya nak atas nama saya. Lepas tu dia nak nikah, pergilah, tak bergaduh, tak masalah apa. Jadi akak-akak pergi ke mahkamah cakap macam tu. Yang dia boleh cerita dekat dalam Facebook tu, saya apa? Jantan tak guna. Memanglah ramai orang sokong kita, tapi sokong tak bawa apa. Rumah dapat kat dia, kereta dapat kat dia. Sebab tu baru ni ada ahli parlimen mana ke hari tu, nak menikah nombor 2, isteri nombor 1 minta macam-macam. Bagi tak? Bagi. Pasal nak hak nombor 2. Tapi tak ada apa lah. Hak nombor 2 pun fikir pula, ingat ada apa, tak ada apa, tak payahlah. Hak mana faham, tak faham sudah. Ni nak ajak ni. Tapi kalau dah cinta macam Pak saya, dia nak apa bagi kan. Tak apalah. Okey, benda baru. Benda baru. Tak mana dah, konsentrasi hilang. Maka tiadalah mengapa kalau bersumpah, kalau disuruh hakim, kalau disuruh dalam hal-hal yang berkaitan, supaya tetap dan yakin hati dan tidaklah pula berdosa kalau bersumpah kerana diminta oleh si hakim. Maka selain demikian, bersumpah palsu tadi hukumnya adalah salah kepada Allah dan bersalah juga kepada makhluk, dengan sebab dia bersumpah dengan nama Allah sedangkan sumpah tu palsu, maka orang pakat percaya, maka terjadilah kezaliman pada orang yang disumpahnya tadi. Masalah orang-orang yang baik. Siapa orang yang baik? Sesungguhnya telah muafakat ulama atas bahawasanya sebaik-baik manusia ialah orang-orang kurun yang diberikan Nabi menjadi Rasul. Itu yang terbaik. Kurun sahabat, kurun yang orang bersama dengan Rasulullah. Ini golongan yang terbaik, mendapat didikan direct daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu kita tak boleh hina para sahabat, tak boleh kutuk para sahabat, tak boleh peleceh para sahabat. Mereka adalah orang yang terbaik. Jangan duk perasan kita ni tak kurun ke berapa ni, 1400, 1500 tahun, kita duk rasa kita lebih baik daripada Abu Bakar, kita lebih mulia daripada Umar Al-Khattab. Kita tak silap. Yang silapnya Uthman Ibn Affan. Kita semua ni perfect. Yang tak perfectnya dia orang. Salah tuan-tuan. Dia orang tu dapat direct daripada Nabi SAW. Sebab tu ada sahabat kata, kalau kamu nak tengok cara Nabi Muhammad solat, tengoklah cara Abdullah bin Umar bersembahyang. Begitulah caranya sembahyang Nabi Muhammad SAW. Kalau cara sembahyang pun tepat ikut Nabi Muhammad, macam mana yang lain-lain? Terbaiknya kita nak kata ikut Nabi Muhammad sunnah-sunnah lah apalah, sembahyang pun bergerak siang malam. Sambil sembahyang boleh tengok jam, sambil sembahyang boleh tengok cicak berlawan di siling. Kemudian kita nak kata kami ikut sunnah ni, penting je lah.
Baik, kemudian dan katanya kurun sahabat, kemudian kurun yang mengiringi sahabat, kemudian kurun yang mengiringi yang kedua, yang ketiga. Demikianlah satu kurun ke satu kurun, maka makin lama makin ghalibnya, kuranglah baik orang-orang daripada kurun yang terdahulu. Jadi kita sekarang ni taklah lebih baik daripada hak lama-lama. Orang dulu-dulu kalau nak belajar, dia menghadap guru. Orang sekarang kalau nak mengaji, dia panggil guru mai rumah dia. Marilah hamba Allah tu. Itu bila nak berkat? Bila nak dapat keberkatan ilmu? Kalau ilmu yang didatangi, sedangkan ilmu itu mendatangi. Kita kena cari ilmu, bukan panggil ilmu mai pos masuk dalam rumah. Dengan malasnya duk dengar ceramah orang, kuliah orang, tak jadi benda tu. Zaman dulu-dulu kalau orang panggil saya pergi rumah, saya pergi. Tapi bila dah masuk umur tua, umur 40-an, saya malas pergi rumah orang, nak main mengaji sini. Tambah sekarang dia dah masuk warga emas. Warga emas. Bulan 11 ni warga emas kat Zoom. Boleh buat keluar EPF dah saya ni. Lagi saya tak mau pergi rumah orang, nak mengaji mai barakah. Nama kata nak pergi bertandang rumah hang, pergi ketuk pintu rumah dia, dah lah, tu bukan kita lah. Nak mengaji, nak dapat keberkatan, cari ilmu. Sebab kita takut hari ni keberkatan dicabut. Banyak benda dah hilang barakah dia. Baik, bab yang ke-42, bab maja'a fil khulafa. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan khalifah Rasulullah. Khulafa Rasyidin kita sebut. Ada dua hadis yang disebutkan dalam pelajaran kita ni. Yang pertama, an Jabir bin Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu min ba'di 12 amiran, qala thumma takallama bi syai'in lam afhamhu fasa'altu alladhi yalini faqala kulluhum min Quraisy. Hadis sahih daripada Jabir bin Samurah, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan jadi selepas daripada aku 12 raja. Selepas Nabi ni akan jadi 12 orang pemimpin, 12 orang amiran. Amir maknanya pemimpin, pemerintah, selepas Nabi wafat. Kemudian katanya, bercakaplah ia dengan tiada suatu yang aku reti akan dia. Maka aku tanya akan yang mengiringi aku, maka katanya, semua mereka itu daripada bangsa Quraisy yang menjadi 12 amir. Amirul Mukminin, 12 orang terdiri daripada bangsa Quraisy. Kemudian satu lagi hadis sahih, hadis hasan, an Ziyad bin Qusayb al-Adawi qala kuntu ma'a Abi Bakrah tahta mimbar Ibni Amir wa huwa yakhtubu wa alaihi thiyabun riqaqun. Faqala Abu Bilal, unzuru ila amirina yalbasu thiyab al-fussaqa. Faqala Abu Bakrah, uskut, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ahana sultanallahi fil ardi ahanahu Allah. Daripada Ziyad bin Qusayb al-Adawi, berkata dia, adalah aku bersama dengan Abi Bakrah di bawah mimbar Ibnu Amir, dan ia berkhutbah, dan di atas bahunya kain yang halus, kain yang cantik, yang halus, tak macam kita ada kain jenis hak tebal keras. Mai hamba Allah ni pakai baca khutbah, jubah dia lawa, kain dia halus. Maka kata Abu Bilal, cuba kamu tengok raja kita tu duk pakai pakaian orang fasik, pakai baju cantik-cantik ni, baju orang fasik ni. Maka kata Abu Bakrah, diam kamu. Oh, dia marah. Sebab aku telah mendengar Nabi SAW bersabda,
siapa yang menghina sultan Allah di dalam bumi akan dihina akan dia oleh Allah. Hadis yang hasan. Baik, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, apa makna khalifah? Khalifah ialah orang yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas wafatnya Rasulullah untuk menjalankan perintah menjadi pemerintah seperti mana yang diperintahkan oleh Allah dan sebagaimana yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut jalan dan bekas yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil sebagai khalifah, bukan dia jadi nabi. Khalifah ni bukan nabi, dia cuma meneruskan kerja-kerja nabi, tugas-tugas dia memerintah mengikut jalan yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi khalifah Rasulullah itu tidaklah boleh seorang diri, bahkan mahulah diangkat oleh awal kaum muslimin yang mempunyai kekuatan dan lain-lainnya, dan berjanji akad mengaku ianya khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil majlis syura. Dalam majlis syura ni orang-orang besar lah, orang baik-baik semua yang dipilih, yang dilantik, maka mesyuarat siapa yang nak ganti menjadi khalifah. Dia yang dilantik oleh majlis syura. Macam kita sekarang ni majlis syura ni terlalu ramai lah, 20,000 30,000 orang. Tu nama dia pilihan raya, ramainya mesyuarat. Okey, tu yang jadi huru-hara kita ni. Orang yang paling huru-hara dalam Malaysia ni orang politik, paling huru-hara. Hak paling tenang sekali orang Barakah. Tenang je. Pagi-pagi belajar, tengah hari makan, lepas zuhur Quran, lepas asar tidur. Sudah-sudah mamai habis sembahyang subuh. Yang paling tak bahagia, tak aman dia orang. Ada je betul-betul tengok orang politik. Ada lah. Ada. Gaduh saja. Tak habis-habis, tak boleh. Sebab kita tak ikut cara Nabi SAW di dalam memilih pemimpin. Ini kita duk baca ni, yang disuruh pilih tu melalui majlis syura. Kalau nak semua orang pakat pilih, sebab tu dia pilih kadang-kadang yang tak bersesuaian, tak mengikut syarak, maka jadilah huru-hara dia. Zaman dulu ni, zaman sahabat dulu, mana ada pilihan raya pakai duk beratur semua ni, marilah mari pergi mengundi, tak ada lah. Wafat saja Rasulullah bincang, meninggal saja Abu Bakar bincang, sama-sama mereka siapa yang dilantik. Yang lain pakat terima semua, selesai masalah, tak ada gaduh-gaduh apa. Hak meniaga teruskan meniaga, yang cikgu sekolah teruskan cikgu sekolah. Tapi bila jadi macam sekarang ni, semua pakat bergaduh. Yang cikgu sama cikgu bergaduh, yang pasang bendera bergaduh, yang buat kempen rumah ke rumah kena halau bergaduh. Tuan-tuan nampak tak apa yang telah ditinggalkan oleh penjajah pada orang Islam selepas kemerdekaan? Dia tinggalkan kepada negara-negara yang dia jajah ialah perkelahian, pergaduhan, perpecahan. Bukan kata 5 tahun sekali, 5 jam sekali bergaduh, maki tak habis-habis. Kesan yang kita buat bila kita tak ikut daripada tinggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.